Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, guru KAFA di Sarawak dapat allowance tambahan bermula tahun depan. Bincangnya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Bahagian Limbang telah menikmati pembangunan infrastruktur secara berterusan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ia meliputi kemudahan jalan raya, bekalan elektrik, air serta telekomunikasi. Jelas beliau sejak Jambatan Persahabatan yang menghubungkan Pandaruan di Limbang dengan Temburong di Brunei Darussalam siap pada 2013, ia telah memberi kemudahan kepada penduduk di utara negeri ini. Kedudukan Limbang yang terletak di antara negara Brunei telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi meliputi sektor perhotelan, inap desa, makanan, kraftangan dan pengangkutan. Bahkan kawasan menarik seperti lumpur berbuak di Kampung Meritam, Gunung Buda, ikan tahai selain kepelbagaian etnik berupaya menarik pelancong sekaligus memacu sektor pelancongan domestik. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya sempena perasmian kejohanan tarik tali antarabangsa terbuka Limbang di Kompleks Sukan Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Sementara itu, Datuk Hasbi ketika ditemui media menyatakan landasan sedia ada lapangan terbang Limbang akan dipanjangkan. Ia bagi membolehkan pendaratan lebih banyak pesawat. Telah pun memohon kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia dan alhamdulillah kalau saya tak silap peringkat kita di kementerian sudah meluluskan untuk pemanjangan tersebut. Kos sebenar itu nanti akan ditentukan selepas proposal dan kajian dibuat berapa kos yang sebenarnya. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata bilik khas orang kenamaan VIP di lapangan terbang Limbang juga akan diperbesarkan dan telah diluluskan di peringkat Malaysia Airlines Berhad. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan beberapa lapangan terbang lain akan ditambah baik. Antaranya lapangan terbang lawas yang memerlukan mesin pengimbas bagasi selain penyediaan kemudahan bagi di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Ia untuk kemudahan penumpang yang berusia dan uzur. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah 9.28 juta ringgit sebagai allowance tambahan untuk diberi kepada 2,579 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di Sarawak. Timbalan Premier Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata ia antara komitmen kerajaan Sarawak sebagai menghargai dan mengiktiraf sumbangan guru-guru KAFA. Menerusi peruntukan itu, setiap guru KAFA akan menerima allowance tambahan sebanyak RM300 sebulan bermula tahun depan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah pada Majlis Apresiasi KAFA bahagian Limbang di Limbang. Pada majlis itu telah disampaikan beberapa anugerah termasuklah Anugerah Guru KAFA Cemerlang 2022, Anugerah Terbaik Pengurusan KAFA 2022 dan Anugerah Tokoh KAFA 2022. Aktiviti perkhemahan yang dianjurkan untuk pelajar sekolah dapat melatih serta menyediakan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, aktiviti seperti itu memberi pengalaman kepada mereka untuk menjadi pemimpin di peringkat kumpulan. Katanya elemen tersebut sama seperti situasi sistem pentadbiran negeri di mana wujudnya individu dilantik sebagai pemimpin di peringkat kerajaan maupun di peringkat masyarakat. Tanpa sistem pentadbiran kita huru hara, kucau kaca dan sebagainya. Jelas beliau lagi kepimpinan yang baik merupakan faktor penting yang membawa kemajuan dan pembangunan kepada negara serta Sarawak amnya. Pada masa sama, Datuk Gerald juga mahu pelajar mendalami subjek sejarah bagi memahami sistem pentadbiran yang wujud di negeri ini. Beliau berucap pada penutupan program Junior Youth Camp 2023 di bahagian Sibu yang diadakan di SMK Bukit Asik Sibu. Sementara itu, beliau juga mahu ibu bapa sama-sama memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Ujarnya, Sarawak memerlukan lebih ramai bakat-bakat muda dan berpelajaran tinggi untuk mencapai sasaran Sarawak sebagai negeri maju pada 2030.
Pasukan Penyelamat Pantai Teluk Melano Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memerlukan penambahbaikan dari sudut kelengkapan, aset dan logistik. Ia bagi memudahkan gerak kerja anggota pasukan itu, terutama berkaitan kerja-kerja menyelamat. Timbalan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Wilson Uga Kumbong berkata antara yang diperlukan termasuklah jet ski, kenderaan serba rupa bumi atau ATV, drone dan kelengkapan lain. Katanya perkara itu akan dibincangkan bersama pengurusan APM serta agensi terlibat sambil menegaskan keperluan tersebut penting kepada pasukan penyelamat pantai Teluk Melano agar dapat memberi perkhidmatan dengan baik dan cekap. Ia juga sejajar dengan Teluk Melano yang semakin menjadi tumpuan pengunjung kerana kedudukannya yang terletak dengan kawasan sempadan Malaysia, Indonesia. Teluk Melano juga mempunyai Taman Negara Tanjung Datu dan Sanctuari Hidupan Liar Samun Sam. Sementara itu, Datuk Wilson turut menasihati orang awam yang berkunjung ke pantai Teluk Melano supaya sentiasa berhati-hati dan peka dengan arahan petugas penyelamat pantai. Beliau berkata demikian pada pelancaran pasukan penyelamat pantai Teluk Melano di Kampung Teluk Melano dekat Sematan. Seramai 50 penduduk dari 21 kampung di Bario menyertai program Kita Selamat yang berlangsung selama 3 hari bermula Khamis lepas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata program yang diadakan di Bario itu anjuran JBPM Zon 6 Sarawak. Ia turut melibatkan pasukan bomba sukarela Bario dan rakan strategik jabatan iaitu Petronas Cari Gali Sdn Bhd Sarawak Asset. Melalui program berkenaan, para peserta didedahkan dengan keselamatan dan pencegahan kebakaran. Ini termasuklah talimat bomba komuniti, binaan bangunan yang mematuhi peraturan, peranan unit udara bomba di Miri, tata cara menyelamatkan diri serta simulasi kebakaran rumah. Hasil daripada program itu telah menggalakkan penubuhan pasukan bomba sukarela, pasukan bomba komuniti dan pengujudan fire point di setiap rumah panjang, kampung dan daerah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penutupan program Kita Selamat di Bario. Program tersebut merupakan penjenamaan semula daripada program Summer Camp yang dimulakan pada tahun 2014 sehingga 2021. Ia membolehkan penyertaan diperluaskan ke peringkat sekolah menengah. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu.